Hai, selamat Hari Raya pada semua kawan-kawan di sana, di luar sana. Betul Raya ni betul-betul bersejarah kan, istimewa sangat. Dengan itu, saya syukur sangat bersama anda dengan suara hati Dayangku Intan. Tuan-tuan dan perempuan mesti seronok kan Raya tahun ni, berbeza. Tapi itu semua kita tolak tepi. Yang penting makanan di atas meja itu mesti meriah. Sudah saya katakan macam baju ke apa ke itu kedua, makanan yang pertamanya. Kalau kata siapa yang datang di rumah kita beraya ni pun, kalau macam dulu ramai keluarga, jiran, tapi kali ni cuma kita ada yang dikawal lah. Tapi tak apa, sebab apa, yang penting kita bersama anak-anak kita kan. Itulah dia. Saya sebenarnya pagi raya kali ini berbeza pada saya. Berbeza dan rasa saya bersejarah sangat raya kali ini. Cuma saya kali ini nak berkongsi dengan kawan-kawan semua raya kali ini macam mana untuk saya lah, ataupun tapi saya seronok cerita raya waktu dulu. Masa saya kecil-kecil, puasa waktu dulu. Masa kecil-kecil, sebab sekarang berbeza raya sekarang dengan raya dulu. Kalau dulu, raya dulu ni everything from the scratch. Kita nak buat semua ketupat. Kalau sekarang ni, instant, semuanya instant. Mungkinlah ada yang buat from scratch, ada yang instant. Banyak cara lah. Tapi saya nak ceritakan waktu saya dulu. Waktu berpuasa, orang kata Allah, mak ai waktu berpuasa ni. Orang kata kalau tengah hari tu waktu panas kecil-kecil ni kita ni dahaga sangat nak ais panas. I'm sure sekarang ni cucu ke anak ke mak nak air. Bukan nak makan tapi nak air, nak minum. Panas dahaga anak-anak, adik-adik, ya Allah. Tapi waktu saya dulu, kami selak baju, letak perut tu dekat simen, sebab rumah kita tu simen kan bawah tu, letak perut dekat situ, meniarap nak hilangkan dahaga. Dulu mana berani nak minta mak nak air. Sekarang kena marah adik mak kan. Mak kena tampar mulut tu ke sepuk ke kan. Tapi mak saya tak macam tu, sebab saya ni anak manja mak, orang kata. Puasa dulu ikut belakang mak tu, ikut mak pergi sana, pergi ikut sini, pergi. Mak kan nak marah. Mak, gila perempuan ni kadang-kadang waktu puasa bukannya semua dapat penuh. Kadang-kadang tu kena rehat. Mak tu period lah. Tapi saya ni ikut mak ni nak minum ni, saya ni ikut ni macam mana. Tapi bila dia minum tu, dia tengok kiri kanan, dia menyorok, dia pun minum. Saya pun tengok kiri kanan, tengok mak saya pun minum. Mak saya pandang saya, kau ni puasa ke? Tak, tidak. Mak tanya, puasa? Muka confident, puasa. Mestilah puasa. Rupanya terlupa. Tengok mak tu minum, dahaga, ambil kesempatan minum. Sampai sekarang kami kalau cerita pasal tu mesti bercerita kisah tu. Lagi satu saya nak cerita pasal puasa. Yang semua kat luar sana macam mana anak-anak? Mesti ada cerita juga kan. Puasa curi-curi makan, puasa curi-curi minum. Ada saya tengok ada orang curi-curi beli bungkus makan kat rumah. Tak baik tau. Kita tak boleh macam tu. Kita kena hormati puasa kita. Bukan untuk orang, untuk kita pun kan. Bila nak raya? Ni saya nak cerita, nak tengok, nak mengingatkan ni, tengok note ni. Kalau raya macam mana? Keadaan saya, sejarah raya lah waktu saya kecil. Kami ni kadang-kadang ada waktu kami susah, ada waktu kami senang. Maklumlah bapa saya ni orang yang berniaga dan isterinya lebih pada satu. Ibu saya ni yang sulung. Jadi balance, kadang-kadang susah, kadang-kadang ada masalah. Bila susah tu kita tengok tak adalah kuih raya, tak adalah tukar langsir. Kalau dulu tu mesti tukar langsir. Kalau hari raya tu kita ni, masa saya ingat kecil-kecil, preparation untuk raya ni, memang orang kata satu mesti persiapan yang betul-betul mestilah. Langsir bertukar. Tapi bila mak saya ni mengajar kami, tak apa, ala kadar. Tapi makanan kena mesti ada. Jadi bila kuih raya tu tak ada, saya mulalah sedih. Sebab kalau dulu-dulu masa saya di Kampung Pandan, jiran-jiran akan datang panggil mak saya, Kak Ni. Kakak saya tu Insan. Insan, dah buat kuih dah? Bau kuih. Sebab dulu kalau masak, oven tu berbau kuih sampai ke rumah jiran. Buat kuih dah berapa macam dah? Mesti tanya. Berapa macam kuih dah? 14?
12. Oh, aku dah 16 macam dah. Ataupun aku dah 5 macam dah. Okey, macam tu lah berlumba. Jadi kita orang ni waktu tak ada, kakak, mak pandang muka. Oh, belum lagi, kita orang tak buat. Jadi kita ni tak adalah cerita, oh tak ada duit, tak ada nak buat. Jadi saya ni berazam. Saya ni suka bangsa memikir, macam mana ni nak cari duit. Sebelum raya, yang raya akan datang tu pula, saya dah prepare. Raya dulu rumah tak ada kuih, langsir tak ada. Kali ni saya kata raya, saya nak cari orang kata simpan duit. Masa tu lah jual itu, jual kacang-kacang, jual aiskrim Malaysia, minta mak beli plastik, suruh kakak buat. Kakak saya rajin juga melayan saya ni. Lepas tu kan kejap lagi saya buat main kutu dengan jiran sekolah. Main kutu lah. Kalau 30 orang, tengoklah RM1 ke satu hari, ataupun 10 sen ke satu hari. Kumpul lah berapa yang dapat, tengok berapa yang kita mampu. Duit sekolah saya tak belanja. Duit sekolah tu untuk saya main kutu kadang-kadang, untuk simpan raya. Lepas tu dapatlah beli seluar ke, seluar jeans satu ke. Saya ingat lagi brand jeans masa tu, jeans brand PJ. Tak ada dah sekarang saya tengok jeans tu. Tahan sangat. Ataupun Levi's biasalah kan. Lepas tu dapatlah kumpul duit. Zaman sekarang, kalau kita kumpul duit, katalah dapat dalam RM30 atau RM50, banyak kuih kita boleh dapat tau. Pelantar masa tu tak, butter kurang lah, kita banyak pakai pelantar, gula, banyak macam kuih dapat. Masa tu kau datang, kau dah berapa macam? 10, aku dah 12. Kira lumba-lumba, orang kata lumba-lumba yang elok lah. Sama-sama kita rayakan, tu kumpul duit. Lepas tu dapat bila dah kumpul duit tu, cerita kuih tu dah settle dah. Kalau kuih tu dah settle, langsir tak ada pun tak apa jugalah. Kuih tu penting, raya. Ini nak cerita pasal main bunga api. Siapa main bunga api dulu macam mana? Cara orang main bunga api. Kita orang main bunga api best. Kat satu kampung tu, kalau orang kata main tembak-tembak apa, mercun yang das, dia panggil mercun das. Oh, itu the best weapon lah. Kita orang dulu pegang, sekarang tak boleh lah. Dulu masa zaman kita orang, kalau pegang, dia tak meletup kat tangan ke apa. Kita boleh bawa tu macam pistol lah, kejar, tembak das, tembak. Ada tergolek masuk. Kita orang dalam longkang pun boleh masuk. Longkang tidur terbaring, keluar merangkak, masuk. Kalau jiran dulu-dulu kita orang punya rapat, bila main sesama keluarga depan, di belakang, kita orang akan berlari masuk rumah orang pun. Seronoknya berkejar sana, sampai terbakar baju pun ada, rambut pun terbakar, punya seronok dulu-dulu. Sekarang saya tengok lain. Dulu jarang lah, mungkin tak ada media, kita tahu yang pecah tangan, yang gitu. Sekarang ni macam-macam. Kita jadi satu bahaya bila main bunga api. Sebab itu kalau saya pun, anak-anak saya nak main bunga api ke, saya suruh tengok masa kecil-kecil, kami yang uruskan, kami yang pasang, dia cuma tengok saja. Kalau kata nak biarkan sendiri tu memang tak berani. Itu pasal bunga api tu. Bila dah bunga api habis pula, kita nak cerita pasal apa? Macam mana kita nak prepare makanan. Kita orang dulu, mak tu, kalau nak dekat-dekat tu, kita orang, mak saya lah, akan pergi nak menyediakan rendang, ketupat, lemang. Dulu bukan senang macam sekarang. Lemang dulu susah. Orang nak buat, yang nak jual pun susah lah nak cari masa kecil-kecil tu. You have to buat from scratch tau. Jadi kalau macam rendang tu, saya kena pergi Chowkit Road. Tak boleh pergi siang, pagi. Chowkit sampai malam kadang-kadang ada. Itu waktu kita dah besar sikit lah. Tapi masa saya kecil, pagi kakak saya kena bawa lah pergi Chowkit. Kita orang ni kalau ikut lah, kalau tak ada lah. Tapi satu saya perasan, mak saya, kalau tak cukup bahan, kau siap everything. Kalau sekarang rendang senang, kita beli perencah paket ke apa, kita blender. Dulu tak, kerisik daripada scratch, kena tumbuk sampai keluar minyak. Tak boleh selagi tak keluar minyak, kena rendang tu tak boleh. Itu mak saya. Lepas tu kami pula macam serainya, lingkuasnya kena racit ni, halus-halus ni kena racit, orang kata. Nak kena tumbuk pula. Lepas tu mana ada blender dah, tumbuk. Kalau santan tu
Tak ada santan instan kotak, tak ada. Kita orang kena cari santan perah pakai keluar sini. Mak tu akan perah sini. Sebab itu rasa dia Allahu Akbar, punyalah sedap. Rendang ayam, rendang daging berbeza. Itu cerita pasal rendang tu. Memang sedap lah. Mak saya orang kata famous lah rendang ni. Kakak saya bahagian kuih-kuih tu dia famous. Biskut, cookies, masa dulu kuih samprit, macam-macam kuih, biskut, kuih bijan. Tak keluar liut saya. Kuih bijan, kuih makmur masa tu, kuih siput orang kata sedap, kena rangup, tak boleh keras. Itu kakak saya memang expert. Mak saya bahagian rendang. Ini cerita pasal ketupat. Dulu kita orang kalau tak ada ketupat tak sah. Kalau buat ketupat dulu mesti 100 biji tu kita kena buat. Jadi nak menyiapkan 100 biji tu, kita orang bukan dulu beli siap instan bukan nasi impit tu, bukannya nasi impit kalau kita sekarang kita beli nasi impit mini lah apa kan, senang. Dulu tak ada, you kena buat nasi impit, kena tekan. Zaman mak saya. Jadi sebab itu meriahnya usaha gigih nak raya tu, bila hari raya tu rasa lain tau. Rasa berbeza. And dulu tak ada open house. Nak tunggu open house baru pergi rumah Cik Ani. Nak open house kena pergi rumah Nursia. Kena open house baru kena pergi rumah Ijah. Tak ada macam tu. Masa zaman zaman kita orang nak serang rumah tu pergi saja. The house is always open. Makanan memang kena ada on standby. Tengok, Assalamualaikum. Tengok kat pintu, siapa tu? Cik Esa. Okey, kena masuk. Mari. Keluarlah. Kalau certain house tu keluar air gas, orang anak-anak kita orang kecil-kecil, rumah tu kaya, dia air gas. Dia bukan air sirap, air gas. Kalau dulu lah, itu cerita nikmatnya kan. Balik kepada ketupat tu, perempuan saya dulu, mak saya dah cari 100, kena anyam. Kita orang kena anyam ketupat. Sekarang boleh tak anak-anak dara kita ke atau kawan-kawan boleh anyam ketupat? Kami dulu sekolah rendah lagi tu, mak dah cakap dah, kecil lagi, kena belajar ni anyam ketupat ni. Sebab terlampau banyak kan. Mak ni dulu dia trik dia macam-macam tau. Jangan meniarap, nanti mak bapak mati. Macam-macam cerita dia. Padahal tak nak kaki kita nampak kotor di atas. Biadab namanya kan. Lepas tu kalau kata daun ketupat tu nak dianyam tu, kalau tak nak belajar, mak saya cakap saya nak cakap pun segan. Saya dah lupa. Saya tanya kakak saya, mak cakap apa dulu. Saya kata kalau kita tak pandai anyam ketupat. Lepas tu kakak saya pun gelak, aku pun lupa. Dia pun telefon kat kakak saya yang sulung tu, Kak, dulu mak kata kalau tak pandai anyam ketupat, mak kata apa? Akak pun gelak. Jadi kita 3 beradik dah gelak menceritakan kisah ni. Mak kata kalau tak pandai anyam ketupat, di padang mahsyar nanti engkau kena junjung bodi. Mak kata kita orang dengan junjung bodi. Tak nak lah, takut junjung bodi. Mesti ada yang tahu apa dia junjung bodi tu, ada yang tak tahu kan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan menangis nak belajar sampai dapat. Tapi dapat. Akhirnya kita orang tu anyam ketupat. Ada ketupat sate, jadi ketupat yang macam-macam bentuk lah ketupat tu. Janji siap, jadilah ketupat. Itu bahagian ketupat tu. Dapatlah 100. Kalau nak masak pula, bukan senang nak masak daun ketupat tu. Kena cari tin biskut tu. Mak saya tin biskut kena pasang kat luar nak rebus ketupat. Tu kena beramai pula tu rebus ketupat tu, nak hidupkan bara. Macam sekarang semua senang. Anak-anak sekarang senang. Kena kerja kuat je lah. Orang kata kena banyak ongkosnya. Zaman saya tak. Zaman saya orang kata berusaha lah. Dapur kayu, tin biskut, buang atas tu jadikan periuk. Itu belum cerita kita buat dodol lagi tu. Buat dodol lain satu hal, datang kawah. Kena panggil expert. Mak saya akan import lah. Saya punya sepupu tu, Kak Jara tu, tukang buat. Dia memang famous lah. Kak Ara tu, kita panggil dia Kak Ara. Dia buat gelamai, kita panggil gelamai. Memang sedap lah. Itu cerita raya. Itulah tuan-tuan dan perempuan. Kalau sekarang kita nak makan rendang, jauh beza rendang sekarang dengan dulu. Kalau dulu orang kata
Rumah saya ni memang kalau waktu-waktu kadang-kadang tu ada kelekatu banyak. Ini kurang pula. Ini alhamdulillah cicaknya tak ada. Tapi saya tengok di luar tu saya ingat bulan. Banyaknya bulan saya kata punya bayangan lampu saya ni macam bulan. Tentang lah ya. Itu pasal cerita tadi apa? Buat ketupat Junjung nanti menangis. Orang yang mengajar tu pun semua dah tak ada. Saya bercerita ni sepupu saya dah tak ada, mak saya dah tak ada, Abang Din yang mengajar abang angkat saya sayang sangat, dia pun dah tak ada. Dia lah ajar macam mana nak anyam ketupat. Tidak kan saya takut. Mak saya kata, mak saya dulu kalau nak mengajar kita orang ke apa, bukan dia akan bagi contoh. Sebenarnya dah bila dah besar ni, rupanya itu mak ni menakutkan kita orang. Lepas tu dia gelak lah. Bila kita dah dewasa, mak dulu ni cakap macam tu, takut kita orang. Apa tu dia gelak. Kalau tidak kau orang tak buat, dia kata. Tak nak. Bila sampai hari raya, macam-macam gelagat dia. Nak minta maaf tu. Dia kena beratur kan. Zaman dulu-dulu, kalau bagi duit raya, bukan macam zaman sekarang, ada ampau. Kalau zaman dulu bagi duit raya, bagi terus. Jadi kita, orang kata, tak ada pegang RM1 pun. Dulu shilling. Kalau dapat 20 sen, 15 sen, 50 sen. 50 sen tu kira dahsyat lah. Kalau pergi rumah dapat 40 sen atau 30 sen tu kira dahsyat lah masa kita kecil tu. Sekarang, nak bagi 50 sen? Nak bagi 20 sen? Kan merajuk budak-budak tu. Kedekut kata dia. Kan? Sebab itu agaknya mungkin sekarang kot dia ikut adat lain kan, pakai ampau, tak nampak duit dalam tu berapa. Kadang-kadang ada juga yang buka, tutup balik, ada yang tak bagi buka. Tapi saya sampai sekarang saya tak pakai ampau, saya bagi. Tak apalah, kalau ada kita bagi, kalau banyak kita bagi banyak, kalau sikit kita bagi sikit kan. Yang ikhlasnya itu yang penting. Jadi bila hari raya, saya yang untung selalunya dekat Kampung Pandan tu, sebab saya ni petah bercakap. Saya ingat lagi mana yang dah tak ada meninggalkan kita, pakcik-pakcik tu, kadang mana yang kenal saya, panggil saya bila pergi rumah raya kat dia, panggil. Saya ingat lagi Pakcik Jalil, duduk ramai-ramai, seronok. Pasal dulu orang tua-tua dia suka melayan tau budak-budak beraya ni. Pada dia orang satu rezeki ataupun rahmat lah, budak-budak datang kat rumah kan. Kita orang ni pergi satu grup pergi ni, satu lorong, kena habis satu lorong tu. Jadi dia panggil, duduk, dia kata. Jadi selalunya yang menang bawa duit banyak saya. Seronok lah. Mak Pakcik Jalil ni dah nanti mesti dapat 15 sen, katakan. Banyak duit 15 sen tu. Ataupun 20 sen. Tapi bila kita orang duduk, sebab dulu kalau hari raya ada mangkuk kat rumah, duit shilling dalam tu. Duit shilling dalam tu. Lepas tu kita pun seronok lah pergi makan kuih. Dia orang melayan lah Pakcik Jalil. Minum apa? Makan. Lepas ni dia kata kena nyanyi. Dia cakap, siapa pandai nyanyi? Dia kata, saya pandai nyanyi. Intan dia panggil. Saya suka menyanyi. Kat situ memang tahu saya ni suka menyanyi. Mak saya tu sampai saya minat menyanyi ni, belikan barang, orang kata band lah. Ada band lah, musician lah dekat situ. Ada orang main bass, ada orang main gitar. Kat rumah tu, Bandin tu lah abang angkat saya yang saya sayang tu, dia lah yang mengajar saya menyanyi apa semua. Dia akan ada kan lah. Jadi tu seronok lah main gitar. Sampai orang kata dekat situ pun saya, Kampung Pandan tu tahulah yang saya ni boleh nyanyi. Tu yang masuk program RTM tu, Jamal Kerdil tu. Jadi disusun duit tu. Tinggi ni. Nak nyanyi ke tak nak? Malulah Pakcik Jalil. Pakcik Jalil tambah tinggi ni. Tinggi sekali, tengok dah tinggi kan. Macam sekarang ni tengok macam dah bangunan ni, KLCC punya bangunan ni. Dulu tak ada lah. Saya tengok, tinggi. Okeylah saya nyanyilah. Bila menyanyi tu siap lah. Kena bergelek-gelek lah saya. Itulah keuntungannya hari raya. Kalau kita nak cerita pasal hari raya ni, macam-macam kita boleh cerita tau. Orang kata sampai subuh tak habis kan. Jadi bila dah kumpul balik hari raya tu, pergi satu rumah ke satu rumah, kita orang pun dah, orang kata bergelantang lah. Bila kita dah makan banyak hari raya ni, mulalah makanan tu tak habis nak digest, isi lagi, tak habis nak digest, isi lagi. Rumah orang ni kan biskut ni, rumah ni biskut ni, dekat situ karang rendang itu, kat sini kan ada masak kuah kacang, kat situ lontong.
Macam-macam lah. Sebab saya ni pula makan memilih. Kalau nak yang itu je. Kalau boleh nak rumah orang tu sedap 2-3 kali nak pergi rumah orang tu. Tapi tak apa. Masa kami waktu kecil-kecil dulu, kalau satu kampung tu tak apa. Kau datang muka kau 5 kali pun tak apa. Jadi kalau kita kata tadi nak cerita sampai subuh pun tak habis hari special ni. Jadi saya nak ucapkan selamat Hari Raya pada semua kawan-kawan saya yang dekat sana. Semoga kita berbahagia bersama keluarga. Saya ucapkan selamat saya ingin memohon dan saya nak memohon maaf sekiranya ada salah silap saya. Kadang-kadang kita tak sedar kita cakap terkasar bahasa, terguris hati. Kadang-kadang perkara yang betul pun kita rasa betul tapi pada orang tak betul. Jadi saya nak ambil kesempatan inilah minta maaf mana yang saya tak dapat jumpa kawan-kawan, saudara mara di kampung, sepupu-sepupu saya kat Ijo, kat Timahnya ramai mak usu saya di Ceras dan cousin sepupu-sepupu saya, Fitri, semualah saya minta maaf dengan kakak saya yang saya sayang, Nija, akak, Kak Insan. Dengan itu selamat Hari Raya pada semua. Dengarlah. Ku senandungkan lagu untukmu yang jauh di mata daku kirimkan kasih di angin lalu. Selamat Hari Raya.